Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bertemu kita sekali lagi dalam pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Baik, topik pada hari ini adalah pedagogi masa kini, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri pedagogi masa kini. Baik, untuk pengetahuan semua, objektif pedagogi abad ke-21 terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, memberi kesedaran kepada guru tentang pentingnya mindset yang positif. Yang kedua, menggalakkan perkembangan yang menyeluruh dalam diri individu dengan menyeimbangkan aktiviti yang sesuai dengan minda pelajar. Yang ketiga, meningkatkan kreativiti guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, membolehkan guru mengaplikasikan idea pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran secara kreatif. Baiklah, ciri-ciri pedagogi masa kini terbahagi kepada beberapa perkara, iaitu komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, literasi TMK, kemahiran berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, kreativiti dan inovasi, dan pembelajaran kontekstual. Baiklah, penerangan yang pertama saya akan kemukakan iaitu berkaitan komunikasi dan kolaborasi. Baik, apa yang dikatakan komunikasi? Komunikasi ialah suatu perhubungan dan kolaborasi ialah kerjasama. Komunikasi yang baik membolehkan jalinan kerjasama yang menjayakan suatu projek atau tugasan bagi mencapai matlamat yang sama. Dan tujuan komunikasi ialah menyampaikan berita, mesej dan maklumat kepada pendengar. Baik, apa yang perlu ada dalam ciri komunikasi dalam pedagogi masa kini? Baiklah, kalau kita tengok kemahiran komunikasi yang perlu ada dalam bahasa, iaitu dalam terutamanya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris serta bahasa-bahasa yang lain. Kedua, kebolehan menyampaikan idea yang jelas. Ketiga, kebolehan mendengar dengan aktif dan memberi maklum balas. Keempat, kebolehan membuat pembentangan yang lancar. Yang kelima, kebolehan menggunakan teknologi masa kini. Keenam, kebolehan berunding dan mencapai persetujuan. 7, kebolehan berkomunikasi dengan peserta yang berlainan budaya. Yang ke-8, kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi individu yang lain. Dan yang ke-9, kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan. Okey. Baik, ciri yang kedua adalah literasi, teknologi maklumat dan komunikasi. Baik, apa yang dikatakan literasi TMK? Literasi TMK bermaksud kebolehan membaca dan menulis serta menggunakan TMK sebagai media untuk berinteraksi. Aplikasi TMK terbukti berupaya meningkatkan mutu pembelajaran, maka kemahiran menggunakan TMK perlu dipindahkan kepada murid-murid secara bersungguh-sungguh. Baik, bagaimana cara kita menggunakan literasi TMK? Yang pertama, penggunaan multimedia seperti CD-ROM dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, semakin popular kita menggunakan web-based ataupun laman web lah untuk dijadikan platform pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, membina komunikasi secara interaktif melalui TMK adalah sifat yang mobility seperti penggunaan telefon, sifat penyambungan konektiviti seperti Wi-Fi, rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter, search engine seperti Google dan Yahoo, dan juga YouTube dan Wikipedia. Baik, seterusnya ciri yang ketiga adalah kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu hebat. Okey, dalam kata lain dia hebat lah.
adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran, nilai dan membuat penaklukan serta membuat refleksi. Khidmat dalam konteks Kementerian Pendidikan Malaysia merujuk kepada peringkat mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, semua aras yang tinggi lah. Pemikiran aras tinggi memerlukan murid melakukan sesuatu dengan fakta seperti yang berikut, iaitu memahami fakta, membuat perkaitan fakta, mengkategori fakta, memanipulasi, menggabungkan dengan cara baharu, mengaplikasikannya dan dalam penyelesaian masalah. Seterusnya, ciri yang keempat adalah penyelesaian masalah. Okey, dalam konteks pendidikan masa kini, kaedah penyelesaian masalah merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pengalaman dan memerlukan murid berfikir secara aktif. Murid dapat menjana idea yang kreatif untuk membentuk beberapa penyelesaian masalah secara sistematik, tersusun, praktikal dan juga berkesan. Baik, antara proses penyelesaian masalah adalah mengenal pasti masalah, mencari maklumat berkaitan dengan masalah yang diberi, membuat hipotesis, ramalan, menguji hipotesis, membuat penilaian dan membuat rumusan. Yang seterusnya adalah ciri kelima, iaitu pembelajaran berasaskan projek. Baik, dalam pembelajaran ini atau dalam kata lainnya disebut PBP, pembelajaran berasaskan projek. Guru akan memberi arahan kepada murid tentang projek yang akan dilaksanakan. Murid dikehendaki melaksanakan projek secara hands-on dan minds-on serta melakukan sedikit kajian. Baik, ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek adalah seperti projek dijalankan secara individu ataupun kumpulan, penilaian dijalankan selepas projek dilaksanakan, mengintegrasikan pengetahuan dan aktiviti, interaksi murid dan guru merupakan bimbingan pada setiap masa proses. Guru menjelaskan prosedur pelaksanaan. Seterusnya, proses melibatkan pengumpulan data, maklumat, bahan, pelaporan dan refleksikan diri. Projek seharusnya sesuai dengan kebolehan murid dan kurikulum. Projek yang dipilih berdasarkan kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kebolehan murid itu sendiri. Baik, seterusnya adalah yang keenam, cirinya adalah kreativiti dan inovasi. Baik, elemen ini kedua-duanya sangat penting dalam pendidikan kita, iaitu elemen kreativiti dan inovasi diterapkan dalam pendidikan. Individu yang kreatif dan inovatif akan menjadikan budaya dalam kehidupan untuk terus menghasilkan idea dan ciptaan baru bagi menambah nilai dan kualiti kehidupan manusia. Kreativiti iaitu bermaksud satu proses berfikir yang menghasilkan idea. Kebolehan kreatif pula adalah kebolehan seorang individu menghasilkan idea baru dan mengumpulkan idea. Inovasi pula adalah, kalau menurut Kamus Dewan, sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain lah. Menurut Wikipedia pula, mentakrifkan inovasi sebagai satu aplikasi yang penyelesaian masalah kepada yang lebih baik, memenuhi syarat baharu dan menepati keperluan pasaran sedia ada. Baik, antara cadangan rancangan tindakan yang menekankan unsur kreativiti dan inovasi adalah seperti meneroka, mengalami sendiri ataupun melalui pengalaman, mengekspresi, meningkatkan kepekaan, meningkatkan kreativiti, meningkatkan daya imajinasi dan akhir sekali mencapai pembelajaran yang optimum. Baik, ciri yang akhir adalah pembelajaran kontekstual.
Baik, pembelajaran kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian dalam kehidupan sebenar murid lah. Pembelajaran ini dirancang mengikut konteks persekitaran murid dan ciri-cirinya adalah pembelajaran dilaksanakan secara konkret ataupun kita panggil hands-on dan minds-on, mewujudkan pembelajaran persekitaran yang kondusif dan selesa, dan aktiviti PDP banyak mengembangkan potensi intelek jasmani, rohani dan juga sosial. Sebagai rumusannya, supaya kita sentiasa faham bahawa ciri-ciri pedagogi masa kini terdiri daripada komunikasi dan kolaborasi, literasi teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran berfikir secara aras tinggi, penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, kreativiti dan inovasi serta pembelajaran kontekstual. Baik, itu saja untuk kali ini dan sekian, terima kasih.